Assalamualaikum. Hari ni aku nak tunjuk macam mana cara kita nak pasang grain sub oil seal dengan bearing. Jadi korang tengoklah video ni. Okey, Assalamualaikum. Jadinya kalau aku tak bersihkan tau benda-benda ni, gasket ni. Aku basuh dulu bagi bersih, baru aku bersihkan. Sebab apa? Sebab kalau kita bersihkan time bom minyak, kita tak nampak kotor-kotor tu. Bila kita dah basuh, dah tak ada minyak, baru kita nampak kotor-kotor. Lepas tu barulah kita macam kikis benda ni kan. Kikis lah. Jadinya bila dia dah terlanggal, bila kita tembak angin ke, kita buat apa ke kan, dia takkan melekat. Dia takkan melekat dekat mana-mana lah. Bila ada minyak kan dia melekat. Kalau macam aku bersihkan guna ni terus ni. Jadi kita bersihkan. Okey, lepas korang dah bersihkan benda tu dan tembak angin. Kalau korang tak ada angin, pakailah vacuum ke apa kan. Macam aku ada kompresor. Aku akan pakai benda ni sebab benda ni dia ada filter. Dia maknanya kalau air dia tak pergi kat situ lah. Lepas tu baru kita pasang benda ni. Kau letak minyak sikit kat sini. Sikit je. Kat sini kat dalam ni pun korang letak minyak. Permukaan oil seal tu kan. Lepas tu korang ingat tak barang yang aku cakap aku buat apa? Buat jet oil seal water pump. Ni benda ni kan. Benda ni kalau korang tengok, kau akan ada dua kan. Satu yang tajam, satu yang tumpul. Yang tumpul tu dia ngam-ngam masuk dekat dalam. Satu yang tajam, satu yang tumpul. Lepas tu yang tajam ni korang tengok dia ngam-ngam masuk dekat dalam lubang ni. Kan? Ngam-ngam masuk dalam lubang ni. Sebab apa tahu? Sebab permukaan ni dia keras. Dia macam ada besi. Jadinya kalau korang ketuk sini, dia akan rosak. Kalau korang masukkan benda ni ngam-ngam kat sini, okey. Lepas tu korang masukkan kat dalam ni. Masukkan dalam macam biasa. Boleh nampak? Nampak kan? Masukkan tegak-tegak dulu. Tekan sikit pakai tangan. Lepas tu yang tajam tu, dia taklah tajam sangat. Korang masukkan. Tu korang cari. Kalau macam aku pakai ni yang getah ni kan. Aku memang sengaja buang dia punya hulu sebab senang aku nak pegang. Lepas tu kau ketuk. Ketuk je lah kuat-kuat. Slow je. Layan. Sebab ada setengah orang dia ketuk badan dia, badan oil seal tu kan. Jadinya badan oil seal tu akan rosak. Dah masuk dah. Oil seal dia pun tak rosak kan. Okey, itu nak masukkan oil seal, korang pakai ni yang tajam ni. Sebab yang tajam ni dia ngam-ngam masuk dekat dalam ni tau. Ini oil seal lama dia. Dia ngam-ngam masuk dalam. Dia lain tau kalau kita ketuk sini sikit, sini sikit. Bila kita masukkan ni, kita ketuk ni, dia akan masuk semua. Jadinya dia akan senang masuk. Tapi itulah, dah nama pun ketuk, korang kena slow-slow lah layan ketuk tu. Okay. Sekarang kita masuk. Macam mana kita nak masukkan bearing dia? Masukkan bearing dia, korang jangan ketuk. Korang letak minyak sikit dalam ni. Aku kalau aku pasang
pasang enjin, aku akan pasang oil seal, pasang bearing, pasang crankshaft dulu, baru pasang gearbox. Sebab nak pasang gearbox ni dia rumit sikit. Nak pasang gearbox, nak pasang crankshaft ni dia rumit sikit. Jadinya bila ada gearbox rasa macam mengganggu. Kalau pasang bearing, aku pakai benda ni. Ni, benda ni. Benda ni dia panas. Sebelum ni aku pakai yang api tu. Yang api tu boleh, bukan tak boleh. Tapi dia lain tau. Sebab ada motor macam 125Z, macam double R, dia kena masukkan oil seal dulu, baru masukkan bearing. Jadinya kalau pakai api, nanti dia punya oil seal dia cair. Jadinya aku pakai benda ni. Benda ni panas. Lepas tu kalau korang dah rasa dia cukup panas, kau masukkan je bearing tu macam tu. Nampak? Dia senang je kan. Aku letak-letak gitu je. Jadinya dia dah masuk. Lepas tu biar dia sejuk dulu. Lepas ni aku tunjuk macam mana cara kita nak pasang crankshaft. Okey, jadinya sekarang kita pasang crankshaft. Macam mana kita nak pasang crankshaft? Okey. First sekali korang letak minyak dulu sikit dekat dalam ni, dekat bearing tu, dengan dekat oil seal tu sikit. Okey. Lepas tu korang ambil crankshaft lah. Owner pakai crankshaft jack 1M. Dia pakai crankshaft IKK. Okey. Owner pakai crankshaft ni. Crankshaft IKK ni dia jet 1M, dia tambah berat 2M. Jadi ni lap dulu. Kalau crankshaft ni memang auto, tak boleh nak ketuk-ketuk. Sebab benda ni agak sensitif sikit. Sebab benda baru ni kebiasaannya dia datang, dia dah balancing ngam-ngam dah. Jadinya kena cemat-cemat sikit pasang. Okey. Lepas tu korang letak minyak dekat sini sikit. Sikit bagi dia bergeser kat sini tu, taklah terlalu kuat sangat geseran dia tu kan. Okey, tu korang masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan tegak-tegak. Masukkan separuh. Okey. Korang dah masukkan tu, korang ambil special tool. Special tool ni lah kan. Lepas tu korang masukkan sprocket dekat sini. Sebab dekat double R ni kan, dekat dalam ni dia ada benda ni. Dia ada benda ni, maknanya kalau benda ni jejak kat sini, dia tak jejak dekat sini. Jadi korang pakai sprocket dia apa ke. Tapi pakai sprocket besar sikit lah. Aku tak ada sprocket besar. Aku ada sprocket tiga-tiga ni je. Jadinya bedal je lah. Lepas tu pastikan thread yang kau pasang ni kan, biar dia dalam-dalam sikit tak apa. Biar dia jejak dalam, jadinya dia kuat. Jangan korang ikat sikit je. Okey. Lepas tu dangam korang setting benda ni. Bagi dia duduk tengah-tengah kan.
ikat ni. Aduh, lagu dangdut aku ni kuat sangat. Okey, dah tegak. Korang rasa dah tegak, baru korang ambil spanner untuk ikat ni. Ni kita pakai sprocket 48. Jadi kita sambunglah jet balik. Korang masa pasang tu kan, korang kena tengok benda ni. Sebab benda ni kalau korang short jet, tak lalih benda ni duduk sini korang tak kena pula, korang tak perasan. Korang tak perasan, korang jet je, habis benda ni bengkok nanti. Jadinya kita sambung jet balik. Poket tadi sampai bengkok Memang ketat, jangan risau. Ini dah siap, korang buka. Korang jangan paksa ketat sampai ketat sangat benda ni. Benda ni korang boleh tengok lah gap dia kat tepi. Tapi ingat nanti kalau korang nak pakai benda ni, kau pakai yang besar sikit, yang tebal. Yang pak suku tak tahan. Okey. Jadi macam itulah pasang drain sub. Korang tengok kan, nampak gap dia tu. Gap dia tu memang segitu lah, lebih kurang segitu. Jangan diketuk-ketuk benda ni. Benda ni kau jangan ketuk-ketuk, benda ni sensitif. Jadinya macam gitulah nak pasang drain sub. Drain sub IKK Super Turbo. Turbo Okey. Jadinya itulah aku nak share kali ni. Next aku cerita pasal macam mana kita nak pasang gearbox ni. Okey, Assalamualaikum.